Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Makin panas, makin gempak sahabat-sahabat semua. Ya, laporan polis terus digerakkan di seluruh negara. Ya, ke atas Presiden Lebay Pas yang membuat kenyataan biadab dengan membuat tuduhan, dengan membuat fitnah kepada Pakatan Harapan. Kononnya, ya, demokrasi yang diadakan oleh Pakatan Harapan ini ya sama seperti yang diamalkan oleh Israel. Ini adalah satu tuduhan yang melampau sahabat-sahabat semua, dan kita boleh anggap ini adalah kenyataan yang berbau hasutan, yang berbau berniat jahat untuk membuat kebencian kepada kerajaan hari ini, khususnya Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sebagai pengerusi kepada gabungan Pakatan Harapan ini. Jadi menarik untuk saya kongsikan kenyataan media yang dilakukan ataupun dibuat oleh rakyat Malaysia, oleh yang berhormat, oleh rakyat terhadap Presiden Lebay Pas ini yang semakin menyesatkan sahabat-sahabat semua. Yang pertama adalah samakan PH dan Israel. YB Azli Yusof pula lapor kepada polis di Raja Malaysia. Itu antara kenyataan media juga yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Jadi berita ini, kenyataan berita ini yang saya petik daripada Harapan Daily mengatakan Ahli Parlimen Shah Alam Azli Yusof hari ini telah membuat laporan polis terhadap Presiden PAS Hadi Awang selepas kenyataannya yang mengaitkan Pakatan Harapan dengan rejim Zionis Israel dan bersifat munafik. Ini merupakan laporan polis kedua dibuat selepas Amanah membuat laporan sama terhadap Abdul Hadi petang tadi. Hadi sebelum itu menerusi catatan di Facebook berkata, konsep digunakan pakai oleh PH mendapati demokrasi yang diamalkan Israel terhadap kerajaan Hamas di Palestin. Di mana katanya Hamas tidak dibenarkan menumbuhkan kerajaan biarpun memenangi pilihan raya dengan majoriti yang mencukupi. Jadi kalau itu persoalannya, adakah Perikatan Nasional PAS mempunyai majoriti yang mencukupi? Walaupun satu ketika Hadi Awang mengatakan sudah cukup jumlah, lebih daripada cukup, tapi hakikatnya sahabat semua, mereka tidak pernah cukup. Kalau ya pun, ya dengan adanya SD yang diberikan oleh sebahagian daripada MP-MP UMNO yang pro kepada Perikatan Nasional. Tapi untuk pengetahuan, hari ini kita sudah ada Akta Lompat Parti. Akta Lompat Parti ini, ya, SD secara individu itu tidak terpakai lagi, melainkan SD secara en blok baru diterima. So ini adalah antara ya akta yang terkandung ya di dalam Akta Lompat Parti itu. Jadi Azli menerusi laporan polis yang dilihat Harapan Daily berkata, penulisan Abdul Hadi adalah satu pembohongan, ya, fitnah dan juga tuduhan yang jahat, ya, yang tidak jelas ataupun tidak benar sama sekali. Katanya lagi, jelasnya kerajaan perpaduan dituduh selepas tiada mana-mana parti mempunyai majoriti mudah membentuk kerajaan dan bukannya seperti didakwa Abdul Hadi. Katanya lagi, kerajaan perpaduan yang memerintah Malaysia ketika ini adalah hasil daripada tita yang di Pertuan Agong selepas tidak ada mana-mana parti atau koalisi yang berjaya mencapai majoriti mudah untuk membentuk kerajaan. Perlu diingat sahabat semua, ini adalah tita daripada yang di Pertuan Agong. Ya, semasa yang di Pertuan Agong untuk menitahkan ketua-ketua parti untuk berjumpa dengan beliau, parti pertama yang dijemput adalah Perikatan Nasional, Abakau dan juga Presiden Lebay ini. Mereka berjumpa dan akhirnya apa yang mereka katakan? Mereka tidak bersetuju untuk membentuk kerajaan perpaduan. Itu yang dinyatakan oleh Abakau semasa membuat satu sidang media selepas keluar daripada istana. Jadi siapa yang menolak sebenarnya untuk bergabung membentuk kerajaan perpaduan? Ya, adalah Parti PAS, Perikatan Nasional dan Bersatu. Berlainan dengan parti yang lain seperti UMNO yang sebelum ini sudah siap sedia untuk menjadi pembangkang, tetapi kerana ia menghormati dan mahu untuk mengikuti titah daripada yang di Pertuan Agong, mereka setuju untuk membentuk gabungan kerajaan perpaduan bersama dengan Pakatan Harapan. Begitu juga kemudiannya GRS dan juga GPS, sahabat-sahabat semua, dengan parti-parti lain yang kecil. Jadi jelas sekali lagi bahwa Parti Perikatan Nasional ini adalah parti penerhaka yang mengingkari titah daripada yang di Pertuan Agong. Dan YB ini juga berkata bahwa ia juga boleh menimbulkan permusuhan
serta kebencian di kalangan rakyat negara ini. Ia merupakan satu kesalahan yang boleh disiasat di bawah Kanun Keseksaan, Akta Hasutan, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, dan undang-undang lain yang berkaitan menurut laporan tersebut. Jadi inilah dia sahabat semua, ya, kenyataan ya daripada YB Azli Yussufah selepas membuat laporan polis. Dan kita harapkan dengan laporan yang begitu banyak ini yang dibuat ya oleh rakyat, oleh pimpinan yang ada pada hari ini, pihak berkuasa boleh melakukan siasatan dengan kadar yang segera. Karena ini kita percaya adalah satu yang amat-amat berbahaya. Dan seperti mana yang kita tahu, Amanah juga telah pun membuat satu lagi laporan polis terhadap Hadi Awang. Ya, dengan isu yang sama, mereka mendakwa bahwa kenyataan ini adalah satu kenyataan yang amat-amat berbahaya. Jadi Parti Amanah Negara ya membuat satu laporan polis terhadap Presiden PAS Hadi Awang berhubung dakwaan bahwa kaedah penentangan Islam oleh golongan munafik diikuti oleh Pakatan Harapan dan juga Islam. Hadi berkata demikian dalam artikel bertajuk Cara Golongan Munafik Menentang Islam Diikuti Israel dan Pakatan Harapan yang disiarkan dalam ruangan Minda Presiden. Berita PAS dan akaun Facebook beliau. Setiausaha Biro Mobilisasi Amanah Nasional Muhammad Fairul Ameni Suhaimi menyifatkan penulisan tersebut adalah satu pembohongan dan fitnah dan juga tuduhan jahat yang jelas tidak benar sama sekali. Jadi saya memetik dalam tulisan tersebut, katanya ada satu perenggan yang menyatakan konsep yang digunapakai oleh Pakatan Harapan menepati demokrasi yang diamalkan oleh Israel terhadap kerajaan Hamas di Palestin yang memenangi pilihan raya dan mencapai majoriti muda. Dan PKR sebagai minoriti kini memimpin kerajaan boneka pragmatik liberal. Situasi ini juga sama seperti pertubuhan pembebasan Palestin. PLO yang mencapai keputusan minoriti diberikan hak menubuhkan kerajaan dengan sokongan Zionis, Israel dan Amerika Serikat. Sekali lagi sahabat semua, ini adalah satu tuduhan yang kalau katanya PKR itu minoriti dalam kerajaan ini, itu adalah satu penipuan dan juga pembohongan yang paling besar. Sebab PKR tidak bertanding secara solo. PKR bertanding secara dalam satu gabungan, yaitu dalam Pakatan Harapan. Jadi dalam Pakatan Harapan itu adanya DAP dan juga Amanah, termasuklah PKR. Dan keseluruhan daripada Pakatan Harapan itu mereka mempunyai majoriti yang paling banyak antara daripada parti-parti gabungan yang lain, ya, 80 lebih dibandingkan dengan dengan Perikatan Nasional 70 dan UMNO 30, yang lain-lain itu 20 dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat daripada jumlah itu, parti mana yang memiliki jumlah kursi yang paling banyak, yaitu Pakatan Harapan. Karena itu titah daripada yang di Pertuan Agung ya melantik ya dan mengamanahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri ketimbang daripada Perikatan Nasional. Tetapi ya mungkin mereka tidak berpuas hati, mungkin juga mereka tidak dapat move on, menerima kenyataan ini bahwa sekarang ini merekalah yang menderhaka dan tidak menerima titah nasihat daripada yang di Pertuan Agung, sahabat-sahabat semua. Dengan itu mereka hari ini saban hari membuat fitnah, saban hari membuat hasutan untuk membenci kerajaan ini. Jadi Faridul yang juga timbalan Ketua Pemuda Amanah Selangor berkata, umum mengetahui bahwa kerajaan perpaduan yang memerintah Malaysia sekarang ini adalah hasil daripada titah yang di Pertuan Agung. Selepas tidak ada mana-mana parti atau koalisi yang berjaya mencapai majoriti muda untuk membentuk kerajaan selepas pasca pilihan raya umum yang ke-15 November tahun lalu. Jadi kini kerajaan perpaduan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar telah memperoleh sokongan majoriti lebih 2/3 ahli parlimen. Begitu juga seperti yang selalu dimaklumkan di parlimen bahwa tidak ada peruntukan yang disekat oleh kerajaan persekutuan di mana-mana negeri pembangkang. Malah mereka mendapat peruntukan yang jauh lebih tinggi daripada kerajaan sebelum ini. Kerajaan Perikatan Nasional menyamakan PAS dengan Zionis Israel adalah satu yang jijik dan tuduhan yang keterlaluan yang sangat jahat katanya. Penulisan Abdul Hadi itu merupakan satu bentuk hasutan yang mencabar kuasa yang di Pertuan Agung, boleh menjejaskan keharmonian dan ketentraman awam serta memecah belahkan masyarakat. Itu antara kenyataan daripada Faridul, juga timbalan Ketua Pemuda Amanah Negeri Selangor. Terbaik sahabat-sahabat semua. Dan juga saya juga turut mendengar bahwa
laporan polis ini bukan berhenti di setakat ini, tetapi akan ada banyak lagi laporan-laporan polis yang akan dibuat terhadap Presiden lebay pas yang membuat kenyataan berbau hasutan, ya, menghina, memperleke, apalagi menfitnah dan sebagainya. Itu pandangan saya, sahabat semua. Bagaimana dengan Anda? Anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, apapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orek Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.